Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tok, segan. Okey, pertama sekali terima kasih sebab sudi hadir pada malam ini dan kita akan cerita pasal kita punya trade lah. Okey. Jangan tengok, tengok pun tak apa, tak ada masalah sebenarnya. Tapi segan lah sikit kan. Okey. Pertama sekali kita pilih coin lah. Contohnya saya pilih coin Matic Contoh lah kan. Um, Sini saya nak cerita pasal Infinity Grid tau. Infinity Grid. Di mana Infinity Grid ni sebenarnya adalah satu orang kata satu jual beli yang dilakukan oleh robot di mana kita hanya perlu set untuk lower limit sahaja tau. Maksudnya berapa banyak kita rasa lower limit tu, berapa banyak kita rasa dia tak boleh jatuh. Contoh Matic ni saya rasa $1 dia takkan jatuh bawah pada $1 lah. Kecuali BTC jadi 20k lebih mungkin lah kot. Wow. Jadi dekat Matic ni kita scroll bawah, kita tengok Infinity Grid, kita letak kat sini satu. Tapi biasanya dalam grup kita admin Anwar dah bagilah. Profit per grid pula jangan salah faham, tiba-tiba tamak letak 10%. Tak, bukan. Maksudnya kamu dapat 10%. Bukan tau. Maksud dia kat sini, maksud dia kalau kamu letak 10%, naik 10% baru dia jual. Turun 10% baru dia beli. Which is lambat. Jadi, kita kena adjust jadi makin cepat. Makin cepat 0.2 lah. Tapi modal jadi makin besar bila kita jadikan benda tu makin cepat. Modal dia akan jadi makin besar. Jadi, selalunya orang tengok macam mana nak adjust modal. Okey, bila nak adjust modal, kita naikkan sikit-sikit. Tengok berkurang. Of course dia akan berkurang lah. Dia akan berkurang dan kita adjustkan sikit. Orang kata hampir dengan modal kita. Contoh modal kita $200 kan. Sikit lagi. Dah boleh pakai. Maksudnya naik 16% dia akan jual, turun 16% dia akan beli. Benda tu berterusan sebenarnya. Jadi dan dekat bawah ni trigger price. Trigger price ni biasanya saya takkan letak, saya biasanya kalau jauh sangat saya letak lah. Tapi kalau macam tiba-tiba dia nak naik tu, maksudnya lebih kurang dalam 1% sikit je, biasanya saya letak lah. Kalau biasa jauh sikit saya akan letak. Kalau dekat-dekat sikit tak sampai 1% ke, saya tak akan letak tau. Sebab apa? Sebab biasanya dia akan terus naik lah. Tengok jugalah. Sebab kadang-kadang signal yang kita bagi ni 2-3 hari baru dia kena. Dia macam tu tau. Dia maksudnya 2-3 hari baru kena entry. Tapi kadang-kadang dia naik dulu kejap. Lepas tu dia dah tak kena, dia turun balik. Jadi akan kena macam uni dan sebagainya. Stop loss, biasanya stop loss ni kita tak akan letak Sebab kenapa saya cakap tak akan letak? Sebab contoh kalau jatuh bawah pada satu, yang kita set tadi satu dekat sini, jatuh bawah pada satu, kita boleh tutup tapi kita tak perlu jual. Dan kita setting balik kat sini, kita buka balik. Contoh kita buat dia dah jatuh bawah satu ni, habis lah. Tak apa, kita buat 0.1, kita adjust kat sini pula both. Lepas tu boleh recover balik. Kita pakai balik coin. Tapi pastikan USDT tu asing dulu. Bawa dulu pergi tempat. Bukan bawa pergi dari tempat lain. Swap kepada BUSD ke apa semua. Ataupun kamu try beli BTC harga $1 ke. Jadi dia akan lock modal kamu lah kejap kan. Tak boleh guna. Itu adalah untuk kalau kita nak recover balik lah. Mostly kita akan guna benda tu untuk recover balik. Jadi tak ada isu sebenarnya. Kita jarang main cut loss kecuali kalau coin tu memang tak recover. Close bot, maksudnya close bot kat sini bila coin tu sampai, contoh saya letak Matic ni, close bot dia dekat 1.75. Capai je 1.75 dia akan automatically tutup. Okey, faham tak setakat ni?
Siapa yang tak faham kat sini? Tanya je. Kalau tak tanya, tak faham. Tak nak tanya tanya. Tanya je, jangan risau. Segan nak keluar suara, tulis. Sistem ni auto close. Auto close di mana kita letak close board tu. Jadi dekat Matic ni dia kira berdasarkan price. Maksudnya kalau price kita capai yang dia dekat close board tu, contoh kita letak 1.75, dia akan tutup lah. Boleh auto close. Tapi kita kena memang tepat. Maksudnya kita punya close board tu kena letak tepat-tepat price yang dia akan sentuh. Dia akan auto close. Macam DCA ke apa semua, dia pakai persen. Tapi Infinity dia pakai price coin tersebut untuk auto close. Tapi biasanya biasanya TP lah. Tapi biasanya kadang-kadang dia tak sempat capai TP, dia jatuh. Dan mungkin akan menunggu disebabkan masalah BTC dan sebagainya. Jadi kita kalau tengok 1 ke 3%, kita rasa dah tak yakin, tutup. Sebab kadang-kadang dia jatuh kejap, tiba-tiba dia naik balik. Ada setengah orang dia tak tahan. Kadang-kadang ada yang jatuh terus. Kita orang pun sebenarnya tak tahu. Sebabnya kita orang tak nak predict tau. Kalau dia tiba-tiba BTC nak buat perangai, kita orang pun tak boleh buat apa. Sebab tu saya selalu cakap dalam market unstable, dapat 1 ke 3%, korang cabut. Kalau main Infinity, cabut lah maksudnya. Tak adalah korang kena tunggu lama kan. Boleh recover balik. Boleh masuk balik time market nak reverse ke apa semua. Tapi lain cerita kalau korang main smart trade tak ada masalah sebab dia jual upon reject. Maksudnya kita dah letak trailing 1%, kita dah target nak jual 3%, capai je 3%, daripada 3% tiba-tiba drop 1%, dia akan terus jual jadi 2%. Kalau tiba-tiba naik sampai 10%, dia drop je 1%, dia akan jual 9%. Itu smart trade. Tapi smart trade ni berisiko jugalah orang jadi tamak. Start grid maksudnya boleh je nak start Infinity. Smart trade tu bahaya sebab apa? Sebab dia jadi tamak. Maksudnya harga sekarang 1.74, kamu pun rasa macam nak masuk 1 point nak tak TP2. Jadi kamu tergesa-gesa masuk. Sedangkan entry sekarang rega lain. Entry dekat signal rega lain. Tapi sebab dia jadi tergesa-gesa nak masuk lah. Tu je. Tak ada isu pun sebenarnya. Tapi bergantung pada orang tu lah dia nak kawal macam mana. Smart trade jika target 10%, belum TP harga drop -5. Floating lah. Dia floating je lah. Dia tak, entry tu maksudnya harga masuk.
Auto close. Okey, smart trade macam ni. Contoh kita buka smart trade. Okey, kita tengok dekat Matic, clipboard Matic, kita pergi pada smart trade. Okey, buy price maksudnya kita rasa Matic ni akan jatuh harga 1.5. Dan kita nak jual, kita rasa memang kita boleh terus tekan 10%. Tapi kita rasa aku nak save lah, aku nak main dalam 3% je. Okey, saya kira balik dekat 3%. Macam mana nak kira? Saya pakai benda ni sebenarnya. Saya pakai contoh 1.5, 3%, 1.5, 3% dalam 1.545. Okey. 1.545. Jadi kat sini dah ada 3%. Kita letak satu trailing one time trailing lah. Jadi bila dia capai 3%, dia akan ready dah nak tutup. Maksudnya dia kena trigger dulu nak jual. Jadi katakanlah 1.545 tu sampai je 1.545, tiba-tiba dia jatuh terus. Dekat dia jatuh -1, dia akan jual. Jadi dapat 2% je lah. Tapi kalau tiba-tiba naik 3%, dia terus pump sampai 10%, dia baru reject, baru dia akan jual 9%. Faham tak? Nak tanya apa-apa lagi? Entry tu sebenarnya macam mana? Entry tu harga masuk. Harga masuk entry lah. Auto close berdasarkan berapa kita set lah. Kalau kita set 1.545, kalau kita letak trailing, dia akan jual bila jatuh 1% lah. Maksudnya daripada 1.545 tu dia target dia boleh pergi jauh mana, dan daripada highest price dia capai, dia jatuh 1% baru dia jual. Kalau 1.545 dah sentuh, jatuh 1%, dia akan jual bawah sikit. Tapi kalau kita tutup trailing ni 1.545 sharp dia jual. Ada apa-apa lagi tak nak tanya? Kalau tak tanya, kita pergi pada DCA. Macam mana kita nak ubah setting DCA ni? Okay, saya start Okay, dalam DCA biasanya kita pakai trailing mode ataupun standard mode lah. Trailing kat sini maksudnya, okay, biasanya korang faham tak kenapa letak 311 0.1? Maksud dia kat sini, kalau kita letak 31, maksudnya jatuh 3% dia akan beli sikit. Jatuh 3% dia akan beli sikit. Safety order ni maksudnya berapa banyak dia beli. Jadi katakanlah kalau 8 safety order, dia boleh DCA sampai berapa? 3 8, 24%. Maksudnya jatuh sampai negatif 24% dia boleh beli. Tapi dia beli pula dekat DCA ni, dia main trailing, dia main macam ni. Kalau kita letak 1% rebound, jatuh 3%, dia rebound tak 1%. Kalau tak rebound, dia takkan beli. Kalau rebound, dia akan beli. Sampai dekat take profit setting, jatuh naik 1%, dia trail tak? Dia jatuh tak 0.1? Kalau jatuh, dia akan jual. Kalau tak jatuh terus pump, dia akan teruskanlah sehingga jatuh 0.1%.
Okey, selalunya orang tengok minimum dekat sini tinggi. Kenapa? Sebab dia punya volume scale ni tinggi. Katakanlah kalau kita nak rendahkan volume scale, kita rendah jadi 1.2, dia akan jadi rendah lah sikit. Tapi kesan dia bila rendah, bila kita capai checkpoint yang terakhir, dia tarik checkpoint yang daripada atas tu tak jauh sangat. Kalau dia banyak, dia akan tarik dekat lah sikit supaya mudah untuk kita TP. Tapi benda ni setting dia, orang kata dia ada pro and cons lah. Kita ubah kat situ sikit, dia akan effect kat situ. Kita ubah kat sini sikit, dia akan effect sini. Katakanlah tiba-tiba kita rasa nak play, nak cepat sikit, boleh, tak ada isu. Kita adjust kat sini jadi 0.5, jadi 0.2. Memang cepat. Tapi risiko dia kalau jatuh cepat sangat, dia akan jadi tergantung. Tapi tak ada isu juga sebenarnya. Boleh tukar pada infinity. Float je, itu je lah kejap kan. Tahan je lah kejap. Sebab kita dalam Pioneer ni, macam dekat exchanger lain, kalau float lah. Tak. Kita dalam Pioneer, apa-apa jadi kita boleh buat duit, tapi sikit-sikit slowly recover dalam infinity lah. Sebab tu saya cakap tadi kita boleh tukar setting kepada bos, supaya kita boleh pakai balik coin yang lama tu untuk rolling balik, supaya dia dapat balik. Dan kita catat lah kat situ berapa kita nak recover. Faham tak? Macam mana? Round dalam DCA. Okey, round dalam DCA. DCA ni macam ni. Contoh, saya tunjuk contoh Kita pakai 20 USD. Round dalam DCA ni macam ni. Bila dia jual je, dia akan buat next round. Maksudnya round yang kedua pula. Dia jual je, dia akan pergi pada next round. Bila dia pergi next round, semua checkpoint yang kita tengok yang warna hijau, warna merah ni semua akan bertukar. Sebab tu saya cakap dia follow graph. Sebab apa? Sebab bila dia jual je, automatic checkpoint yang akan bertukar. Jadi graf nak pergi mana, dia akan follow. Tapi dengan syarat kita setting dengan cara yang betul lah. Kalau setting tak betul, dia memang susah nak follow graf. Dan dekat DCA ni, biasanya kita akan set kat sini macam mana berapa kita nak close. Kalau kita rasa aku tak yakin dengan market, letak 1%. Tapi sebenarnya DCA yang saya bagi tu, dia yang 3% tu sebenarnya boleh je nak letak 10. Sebab apa? Sebab dia boleh follow BTC. Even dia retrace sampai negatif 20% ke, tak ada isu sebenarnya. Lagi-lagi kalau yang jenis Junam 5 minit. 5 minit tu Junam teruk, dia akan beli on rebound. Tapi benda tu hanya berlaku dalam trailing sahajalah. Dia tak berlaku dalam normal punya mode. Okey, contoh kalau saya ni, kalau dot ni negatif, floating je lah, macam tu je lah.
Dia menyebabkan orang rasa sakit mata memandang, tu je. Tak ada isu pun sebenarnya. Sebab dalam Pioneer ni kita ada solution untuk jatuh ke bawah kalau float apa nak buat, kalau rugi apa nak buat, tak kita apa perlu cut loss atau tidak, perlu boleh recover dan sebagainya lah. Itu dalam Pioneer lah. Okey, ada apa-apa nak tanya tak? Floating tu maksudnya kita tengah rugi. Sekarang ni kamu tengok dot saya punya floating sebab saya saja nak FOMO. Jadi saya beli dekat 22.09. Saya ingat dia nak naik sampai 24, tapi naik lah tu kot lepas ni. Kalau tak naik, apa infinity lah. Macam tu je. Kenapa saya suka main smart trade? Sebenarnya smart trade sebab senang tengok. Tu je, sebab senang set. Smart trade dia high risk sikit lah. Macam tu je lah. Sesuai orang yang sukakan cabaran. Macam tu lebih kurang. Okey, ada apa-apa tak nak tanya? Korang semua senyap, aku risau lah. Aku ingat apa yang aku cakap ni tak okey. Kan tak tanya apa-apa. Tak nak tanya apa-apa. Kita boleh tutup sekejap lagi. Betul. Betul. Smart trade ni sebenarnya dia auto beli, auto jual. Tu senang. Lepas tu dia tambah trailing sekali. Tu je. Dia sebiji sama macam Binance. Tapi macam dekat Binance korang kena beli dulu baru boleh jual. Yang ni tak. Beli jual dalam satu package, ada trailing sekali. Yang tu je. Jika dah naik, tunggu signal baru. Tunggu je signal baru, jangan risau. Kadang-kadang signal yang kita bagi hari ni dah naik kan. Baru round pertama bang. Belum round kedua. Baru round pertama. Kenapa? Sebab dia akan jatuh pada entry balik. Lepas tu dia naik balik. Sebab tu saya cakap signal tu masih valid sekiranya dia tak sentuh entry ataupun dia tak sentuh stop loss. Melainkan kalau dia dah naik tiba-tiba dah sentuh TP, masa tu korang punya TP tu antara tengah-tengah antara TP dengan entry tu dah jadi entry. Entry yang korang masuk daripada awal tu dah jadi stop loss. Tu kalau nak main yang orang kata lagi cekap lah. Betul. Memang Infinity ni memang kita play long haul. Kalau ikutkan, kalau orang yang main yang tak ada signal, dia pakai Infinity untuk 2, 3 bulan, 4 bulan. Tu Infinity. Tapi sebab kita dah ada signal. Bila kita dah ada signal, kita dah tahu dah kita dapat 1, 3 sen, kita cabut lah. Ataupun kita tengok TP jauh lagi sebab sekarang ni market unstable kan. Sebab katakanlah dia macam ni, ada setengah orang tak puas hati, alah 1 ke 3% je. Macam ni. Kadang-kadang kita dapat 1, 3% hari ni. Tiba-tiba, bila kita tak cabut, maksudnya kita tak jual, tiba-tiba jatuh. Lepas tu kita tengok orang lain pakai signal lain dah naik. Alangkah bagusnya kita dah cabut. Lepas tu kita dah dapat 3% tu, kita compound lagi, kita pakai signal lain, dapat lagi 5% ke apa dan sebagainya. Barulah sedap. Ke macam mana?
Bila admin hantar tak faham lagi macam mana macam nak entry. Entry ni simple je. Kalau entry tu dia letak contoh matic kan. Contoh kita tengok matic kat atas ni, dia letak 1.5 hingga 1.6. Maksudnya antara 1.5 1.6 tu kita boleh masuk lah, kita boleh letak dekat trigger. Katakanlah sekarang ni 1.7, kita letak signal 1.5 1.6. Maksudnya dia akan jatuh. Dia akan naik dulu atau dia akan jatuh, ataupun dia akan naik dulu, dia akan jatuh. Macam tu je. Stop loss ni maksudnya kalau dia jatuh bawah pada stop loss, dia lambat sikit nak recover. Dia lambat nak recover untuk dapat TP balik. TP tu take profit lah, yang kita tengok short term bagai mid term. Entry tu harga masuk, stop loss tu harga untuk elakkan rugi lagi banyak. Biasa kita jarang letak lah stop loss, melainkan kalau kamu main smart trade, kamu memang jenis nak memang jenis yang nak pakai modal tu je. Lain cerita lah. Bila admin hantar signal, tengok masa, tengok benda juga. Kalau katakanlah saya dah pesan daripada admin Anwar, saya kata kalau harga entry tu dekat dengan harga current price, jangan letak trigger. Sebenarnya kalau korang dah faham, kita orang letak trigger tu lebih kepada safety lah. Kita orang tak nak member-member FOMO sebenarnya. Tapi kalau dia dah faham, dia boleh je cabut trigger tu. Cabut tu buang lah, jangan letak. Ada apa-apa nak tanya tak? Tanya je apa-apa yang korang tak faham. Kalau tak korang lagi tak faham, tanya je. Tanya, saya akan jawab ni. Alah, admin pun rugi tanya orang. Standard lah, normal lah. Kalau saya sentiasa untung, lain macam lah tu. Dia dalam perniagaan ni, dia akan ada untung rugi, normal. Benda tu normal. Kalau orang tu tak pernah rugi, dia sentiasa untung je, either dia kasyaf ataupun dia menipu. Tu je. Jangan percaya lah. Okey. Kita tunggu sampai 10 suku. Kalau tak ada apa-apa juga, saya akan stop lah. Ya Tuan, Assalamualaikum. Nak tanya sikit. Boleh. Kan yang semalam Tuan dah tukar ke Grid Infinity untuk saya tu kan? Kan hari ni dah ada untung dah 5%. Kalau saya close, yang lama tu macam mana? Dia dah sebenarnya bila kita ambil coin yang tuan hari tu floating kan? Jadi bila kita floating tu, dia ada orang kata kerugian dia. Jadi dan kita tutup tanpa kita jual sebenarnya. Bila kita jual, value dia je sebenarnya jatuh. Coin tu tetap ada. Bila masuk dalam infinity, coin tu dia akan rolling balik. Bila rolling balik, sebenarnya kalau tuan nak recover, senang je. Tuan catat balik hari tu berapa modal guna. Contoh hari tu guna 100 USD. Sekarang ni tiba-tiba dah tinggal 80 USD. Jadi tunggu lah balik sampai dapat 100 USD. Lepas tu tarik balik. Melainkan tiba-tiba tuan nak tutup awal lah. Macam tu. Okey, faham. Terima kasih. Sebab infinity ni kita guna biasanya untuk recover coin, ataupun kita malah nak fikir dan kita nak FOMO, pun boleh juga. Tapi kena tengok cara lah, cara nak guna. Kadang-kadang admin hantar banyak jenis coin. Kita orang hantar ni supaya apa? Sebab kita orang ada banyak signal, so kita orang pilih tau. Dan kita orang hantar tu supaya setiap orang ni dia boleh pakai mana-mana yang dia suka. Sebab ada certain coin,
Ada certain coin ni dia tak sesuai dengan modal kita. Ada orang modal dia 50 USD, ada orang modal dia 100 USD, ada orang modal dia 2000 USD. Jadi bila banyak coin tu, dia orang boleh pilih lah. Tapi kalau nak tanya kita orang mana coin yang lagi bermutu, sebenarnya apa yang kita orang bagi itulah yang tu, sebab kita orang memang tak main shitcoin. Kita orang memang pilih coin lah. Jadi insyaAllah kita orang pilih yang syariah lah. Okay, dalam kita orang nak bagi tahu yang optimum tu kita orang tak tahu. Maksudnya kita orang nak bagi tahu signal ni untung paling banyak, memang tak dapat tuan. Cuma kita orang boleh bagi signal di mana kita orang tahu benda tu dia akan naik. Tu pun dia ada probability untuk naik dan probability untuk turun. Tapi kita orang tak akan bagi yang entah-entah apa-apalah. Kita orang akan bagi yang ada dia punya fundamental dia, ada dia punya TA dia, dan ada dia punya news dia. Contoh ikut profit per grid. Kebanyakan orang salah faham bila kita cerita pasal profit per grid. Jangan salah faham dekat sini tau. Maksud dia kat sini, kalau kamu letak 10%, aku dapat 10%. Tak, bukan macam tu maksud dia. Maksud dia, naik 10% baru jual, turun 10% baru beli. Maksudnya benda tu akan ambil masa yang sangat lama. Jadi kalau kamu nak cepat sikit, kamu tarik sampai 0.2 lah. Memang modal pun hantulah sikit kan. Modal pun jadi 1000 lebih. Tapi kita janganlah orang kata alah 1000 lebih. Sebab kebanyakan saya suruh Anwar tu, saya suruh tarik supaya optimum. Tapi kalau kamu rasa modal aku 100 USD je lah, aku nak pakai 100 USD, tarik lah sikit. Tarik jadi 2 ke. Maksudnya naik 2%, dia akan jual. Turun 2%, dia akan beli. Benda tu dia repeat 24 jam. Tak payah risau apa-apa. Kalau korang main dekat exchanger lain, kan tiba-tiba nak tengok. Yang ni relax lah. Adjust lagi. Sampai dapat. Nak tanya, profit per grid ni sama dengan price scale ke? Profit per grid sama dengan price scale. Ya. Maksudnya price scale kan dia scale berapa DCA, berapa DCA. Infinity pun macam tu sebenarnya. Cuma saya tak faham lagi tentang profit per grid. Maksudnya contoh kalau kita buat 2%, maksudnya turun 2% dia beli, naik 2% dia jual. Maksudnya kita untung 2% lah kan macam tu ke? Tak, sebabnya dalam Infinity dia tak guna 100% modal untuk dapat 2%, untuk beli 2% dan 100% modal untuk jual 2%. Dia tak macam tu. Sebab apa? Sebab dalam Infinity Grid dia dah bahagi dah modal tersebut. Sebab tu bila jual tu nampak sikit je naik. Okey, faham. DCA pun sama juga kan macam tu? DCA lain sikit. DCA kamu boleh allocate modal kamu sendiri. Contoh saya tunjuk dekat DCA, katakanlah kita pergi trailing mode, kita letak kat sini 2%, kat sini 0.5, kat sini 1%, kat sini 0.1. Katakanlah kita letak scale kat sini 1.5, maksudnya kat sini jatuh 2% dia akan beli 1.5%. 1.5 daripada modal kamu, 1.5% lah contohnya. Jatuh lagi 2%, 1.5 tambah 1.5. Tapi yang tu payah sangat cerita. Okey, macam ni. Jatuh 2%, dia akan beli 1.5 volume. Jatuh lagi 1%, 1.5 darab 1.5. Jatuh lagi 2%, 1.5 darab 1.5, darab 3 kali. Last kali sampailah 8 order. 1.5 darab 8. Sebab tu modal kamu makin besar bila kamu guna safety order yang besar. Tapi kamu makin selamat lah. Sebab apa? Kalau order tu maksudnya 1.5 tu kali 8 lah tu kan? Ya. Oh, okey. Maksudnya modal kamu jadi makin banyak kat situ. Sebab tu kamu tengok kalau kat sini 8 safety order dah sampai 287 modal. Katakanlah kalau kita kurangkan volume scale dia. Tunggu jap.
Dia dah jadi 100. Dia dah kurangkan modal. Sebab apa? 1.2 darab 1 darab 8 lebih kurang berbanding, kurang lah maksudnya, berbanding 1.5 darab 1 darab 8. Tapi apa kesan dia? Kalau kamu besarkan dia punya volume scale, kalau kamu perasan, masa kita main trailing ni, kita main DCA bot ni, makin banyak ke bawah dia beli, dia akan tarik checkpoint untuk dia jual tu ke bawah sikit. Jadi makin besar volume scale kamu, makin cepat kamu TP. Tapi bila volume scale besar, dia akan jadi besar. Dia akan jadi, modal pun jadi besar. Kadang-kadang orang tengok saya letak 3 kat sini, betul tak? 3 ni sebenarnya nak bagi korang safe sebenarnya. Sebab kita orang tak nak korang rugi. Sebab tu kita orang tarik ke 3. Tapi dia jadi lambat lah sikit. Tapi kalau korang rasa korang nak cepat, adjust je jadi 0.5 kat sini. Jatuh 0.5 beli. Jatuh pun 0.5 beli. Dalam DCA tak ada istilah hold. Sebab apa? Sebab dia akan exit. Sebab apa? Sebab dia follow graph. Tapi yang jadi masalah bila dia tergantung di mana dia jatuh ke bawah, dia habis dia punya checkpoint tu, dia tak boleh nak renew. Dia tak boleh nak renew round. Kalau dia sempat renew round, dia akan renew balik checkpoint ke bawah semuanya. Tapi kalau dia tak sempat renew round, dia tergantung lah sikit kat situ. Tak ada cara lain melainkan kalau kita convert pada infinity lah. Sebab tu saya selalu sarankan bila dah create DCA ni, bila kita buka dia punya, orang kata dah create apa semua, dia akan ada detail kat sini. Kita buka detail dan kita pergi pada parameter. Kita letak kat situ take profit percentage dalam 1 ke 3% lah. Infinity dia nak 50 USD minimum. Tuan, saya kurang faham, kalau boleh tuan-tuan terangkan dekat DCA, dekat volume dia tadi. Jom kita tengok. Dan juga bawah, yang Kita volume test. bawah tu kan. Jom kita tengok. Kita buka tu, saya tak faham. Satu maximum order belah kiri belah kanan dia. Ni. Volume safety order. Satu tu macam mana? 1/2 tu saya tu kurang faham. 1/2 ni maksudnya dia akan bahagi-bahagi tau. Daripada segi berapa banyak jumlah coin yang dilaburkan dekat situ. Yang berapa banyak coin yang kita nak beli. Contoh saya tunjuk macam ni. Saya pakai 100 kat sini. Kamu akan tengok. Tak apa. Rugi pun tak apa. No hal. Benda kecil. Kita nak belajar. Okay. Kamu tengok dekat sini. Kamu tengok tak? Makin lama makin banyak matic yang dia beli. Jadi katakanlah kalau dia beli sampai checkpoint yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Katakanlah dia beli sampai 7. Checkpoint yang dia nak jual ni akan heret ke bawah. Katakanlah dia jual dekat sini, dia akan buat checkpoint baru ke bawah lagi. Admin TA dah masuk. Okay, dekat situ apa yang kamu tak faham sebenarnya? Minta maaf bang, saya dekat luar ni. Tak apa, no hal. Nak edit kat mana, tekan bila dah beli. Nak edit yang dekat yang DCA tu, edit dekat sini. Kalau korang nak take profit percentage, kata kalau korang letak kat sini 3%, cukup 3% dia akan tutup. Yang lain tak payah sentuh. Katakanlah kalau tiba-tiba korang dah letak trigger, aku nak start awal lah. Korang tutup lah kat sini nanti. Katakanlah korang dah buat trigger awal-awal dekat sini lah. Yang tadi kamu tak faham safety order Safety order sebenarnya tak payah kompleks sangat. Maksudnya kat situ berapa banyak order yang kamu buat masa tu. Berapa banyak order yang kamu nak DCA. Dan DCA tu dia bergantung pada
dalam satu DCA tu berapa banyak modal kamu nak allocate dekat situ. Tu volume scale sebenarnya. Tapi dekat tu ni dia bertambah sebanyak 1.2 setiap kali order. Kalau kita buat 1.2 lah. Ni kita buat 1.5. Oh, maksudnya proportion tu proportion daripada modal kita lah dia akan ambil betul. Oh. Okey, baik. Terima kasih. Nak edit kat mana tekan bila dah beli? Dia kat sini. Detail. Tekan trade, tekan parameter. Ni take profit percentage ni untuk kita auto tutup lah. Jangan lupa letak lah. Kalau korang jenis yang kata aku nak cepat lah, korang buat macam ni. Korang eksperimen. Benda ni kena eksperimen. Korang buat 0.2. Memang cepat. Jatuh 0.2 dia beli. Jatuh 0.2 dia beli. Dia DCA. Tapi nak buat nasib korang malam hari tu tiba-tiba market retrace. Korang sangkut lah kat atas tu. Ada sebab lah kita orang letak 3% tu. Boleh je korang nak ubah 3% tu sebagai guideline sahaja. Kalau korang dah faham macam mana benda ni berfungsi, go on. You can ubah sesuka hati berdasarkan main signal. Sebab korang akan tahu. Sebab kita orang lebih kepada nak ajar-ajar orang-orang baru lah. Orang lain? Kita tunggu sampai 10.30 pula. Masih sejak. Risau aku. Memang berasak kepala. Tak itu kata kena try lu. Aku benda ni sebelum aku nak ajar korang ni, aku daripada bulan 7 aku dah study seorang-seorang. Aku study seorang-seorang, aku buat research, ada yang rugi, ada yang untung dan sebagainya, banyak benda lah. So, memang kau tanya aku macam mana aku nak adjust, aku memang tahu. Cuma saja nak tanya, saya dah baca Planex ni dia berdaftar kat US ke macam mana? Dia Singapore company. Dia ada license daripada US. License macam Binance tu. Dan dia adalah first exchanger yang ada robot, yang specialize untuk robot yang dapat lesen tu. Oh, HQ dia kat Singapura lah. Setahu saya lah. Dia asal Singapura. Saya tak sure sama HQ dia kat mana. Saya kena check balik. Tapi yang saya tahu dia company Singapura. Berapa charge tiap kali? Okey, charge dia 0.05%. Kalau KuCoin 0.1%. Tapi bila dah makin lama korang trade, dia akan jadi 0.01%. Berapa lama kita nak ambil untuk jadi 0.01 tu? Wish, lama. Modal korang kena besar. Okey. Tapi kalau nak tukar jadi 0.045 tu, contohnya kan, kalau 0.045% tu 0.045% tu kalau modal korang 2,000 tak sampai sebulan lah. Biarkan dia tu. Tapi 2,000, dia nak 2,000 USD tu tak sampai sebulan. Memang korang jadi level 1 punya VIP. Dia dekat sini. Ni. Banyak juga lah. Lebih 15 BTC. Baru satu. Banyak. Lama jugalah. Kira korang memang lencun kat sini lah. Memang boleh lah. Macam tu je. Tapi bagi saya,
dia punya fee tu murah lah, rendah berbanding exchanger lain macam KuCoin ke apa semua. KuCoin dahsyat lah fee dia 0.1%. Memang setiap kali kita profit, tapi korang takkan rasa punya. Serius, korang takkan rasa 0.05%. Contoh lah macam ni. Contoh ni kita kira direct. Katakanlah kita jual dapat 100 jual 100 beli 100 USD. Darab 0.0 sekejap 0.05 darab bukan 30 100 darab 0.123 tu lah dia punya fee dia 5 sen. Royal Q Royal Q korang kena 120 USD lagi yuran tahunan. Lepas tu korang kena Binance punya fee lagi ataupun Huobi punya fee lagi. Lepas tu Royal Q punya fee lagi, double fee kat situ. Lepas tu yang aku dengar ada affiliate. So affiliate sharing, korang punya untung bukan 20% dia bagi dekat korang punya manager affiliate Memang dahsyat sikit lah. Lepas tu Royal Q ni robot dia sebenarnya robot DCA bot tu lah, robot yang Royal Q pakai. Tapi dia tak ada exit. Yang aku tahulah sebab tu ada seorang hamba Allah tu, dia masa algo tu pecut, dia sangkut sampai floating 20k. Tu macam kita DCA kita ada take profit percentage kan, dia auto tutup. Apa beza arithmetic dengan geometrik? Okey, arithmetic biasanya dia menghasilkan grid profit yang banyak. Dan dia sesuai digunakan dalam market bullish. Geometrik dia menghasilkan unrealized profit yang banyak. Biasa orang guna dalam market bearish. Aku selalu guna arithmetic je, jarang guna geometrik. Sebabnya macam mana nak tunjuk jap. Kita tengok pattern dia. Macam ni dia punya pattern. Maksudnya dalam kita punya masa kita nak susun daripada segi grid tu, adakah dia susun dalam bentuk arithmetic pertambahan sebanyak 777 ataupun dia susun dalam bentuk geometrik pertambahan sebanyak sekata. Jadi kalau kita tengok dekat kita punya grid trading board, katakanlah kita ambil 1 dekat 2 kat sini, kalau kita pakai 200 dan kita pakai arithmetic, dia akan nampak 0.15% hingga 0.40. Kalau tengok kat sini 0.15% dengan 0.40, katakanlah kalau kita pakai geometrik 0.25%, dia scatter turun naik dia. Kalau arithmetic dia makin lama makin banyak kalau dia naik. Market bullish tu maksudnya market yang sentiasa hijau, yang memang orang kata coin je naik je. Market bearish tu market yang merah, coin jatuh dan sebagainya. Saya tak pernah lagi guna, baru je main grid bot ni. So bila 200, kalau dekat Huobi tak sampai 200 kan, yang ni sampai 200 kan, dia tak jadi macam apa panggil, yang mana grid ke apa? Grid bila grid 200 kan, dia isi bertimbun-timbun ke, jadi banyak ke? Dia grid maksudnya takut fee tu jadi banyak. Tak, dia macam ni. Sebab apa? Sebab dalam grid trading kita sebenarnya dah bila kita letak 200 grid, maksudnya modal kamu tu dah jadi, dia split 200. Jadi bila split 200, contoh modal kamu 100 USD, dia dah pakai berapa kat situ? Contohnya mungkin jadi tak sampai 1 USD, 0.5 je. Kamu punya
per 1 grid tu. Bila per 1 grid tu 0.5 darab dengan 0.0005, jadi sebenarnya fee kamu 0.000025. Oh, okey, faham. Okey, faham Alright, thank you. Bila kena charge fee, setiap kali korang beli, setiap kali korang jual ada fee dia. Dekat mana-mana exchanger semua sama je. Tapi dekat Royal Q special sikit. Nak check kat mana Okey, biasanya kalau kita tengok tadi, kalau tengok dekat detail, dekat trade, dia akan bagi tahu biasanya. Ni open fee 0.028. Kita buka, nampak tak sekarang ni? Yang detail trade total number 1 ni dekat Bimatic tu price dia, yang tengah-tengah tu adalah fee. Kalau kat sini, sini payah nak nampak sebabnya dekat smart trade dia tak nampak sangat, cuma boleh kira lah. Okey, faham lah tu. Saya ada satu soalan lagi berkaitan Boleh. Tuan tanya sebenarnya muka sebab saya masuk lambat tadi. Biasa kan saya perasan tuan selalu masuk sini akan Infinity Grid dan juga DCA tu. Jadi kadang-kadang pun tak tahu nak ambil yang mana satu, main ambil je lah. Okey, sebenarnya benda tu kita orang bagi pilihan. Ada orang suka pakai Infinity Grid, dia nak relax. Ada orang suka adventure sikit, dia nak pakai DCA. Kira benda tu sebenarnya kita orang bagi pilihan kepada kamu. Maksudnya nak pakai apa. Sebenarnya katakanlah kalau kamu tak nak pakai dua-dua, kamu nak pakai smart trade, tak ada isu juga, asalkan kamu, yang paling penting benda yang kamu nak pakai tu kamu faham. Sebab kita orang bagi tu sebagai guidance. Boleh je kita orang nak bagi direct untuk main signal je, kita orang tak bagi terus yang Infinity dan sebagainya. Tapi kita orang lebih kepada nak jaga member lah. Maksudnya nak jaga klien kita orang, di mana kita orang bagi full guidance pasal benda tersebut. Kita orang dah siap apa semua. Tapi kalau member tu dah pandai dan sebagainya, dia dah tahu dah macam mana nak adjust setting, dia dah faham dah sistem ni berfungsi macam mana, you can make your own decision lah. Oh, okey, baik. Bermaksud DCA lebih advance sikit, maksudnya dia ada trailing ke? Trailing tu satu hal. Satu lagi, DCA ni bergantung pada setting kamu. Kamu boleh jadi apa, banyak benda kamu boleh buat sebenarnya. Asalkan kamu faham setting tu macam mana kamu nak set. Sebab apa? Sebab di situ kamu akan menentukan robot tu akan pergi ke mana. DCA kalau pandai setting, dia akan follow graph. Infinity dia tak boleh follow graph. Infinity sekadar dia pakai range sahaja. Maksudnya kita boleh set, tapi in the middle orang katakanlah tiba-tiba BTC contohlah, Infinity tu kita letak Matic tu $1 kan untuk lower limit dia. DCA tu kita letak 3% dan rebound 1%. Katakanlah tiba-tiba dalam satu middle event tu, hari tu, tiba-tiba Matic tu jatuh sampai 0.5, Infinity akan stop. Maksudnya stop macam mana? Dia stuck je lah dekat, sebab dia dah limit dia 0.1. Tapi kalau DCA, dia sekali jatuh dalam masa yang singkat, dia tak jatuh sekaligus, dia tak jatuh slow-slow, dia jatuh sekaligus abruptly macam tu, baru checkpoint pertama dia beli. Checkpoint yang ke bawah-bawah dia tu lagi, dia akan renew balik. Sebab apa? Sebab baru sentuh rebound. Tak faham lagi Okey, faham. Maksudnya saya ada satu soalan lagi. Maksudnya kan contoh kan kita letak price skill dia dalam 3% kan. Tapi
maksudnya 3% dia akan belilah kan turun bawah. Jatuh Tapi 3% dia akan beli. Tapi dia turun tu direct terus, lepas 3% tu dia tak berhenti, turun terus. Kalau Maksudnya dia dia tak turun, beli lah. dia tak akan beli. Dia akan beli masa rebound. Maksudnya kamu letak rebound tu berapa? Oh, okey. Faham kan? 0.1 ke, Ah, paling elok 0.1 lah rebound kan. kalau kamu rebound, kalau kamu nak main, kamu malas nak fikir, kamu letak besar sikit. Contoh kamu letak 5% scale, kamu letak 1%. Tapi dia akan jadi masalah dalam market yang pump. Market yang tiba-tiba naik je. Yang memang problem sebab kamu akan untung sikit gila. Oh, Sebab dia memang bergantung pada setting. Katakanlah kalau tiba-tiba orang tu nak buat gila sikit kan. Saya ada, kalau kamu tengok kamu tengok saya punya nota dekat PDF tu. Saya ada bagi tahu killer setting dekat DCA. Contoh killer setting kan, macam ni. Contoh killer setting. Tetap pun buat dua je kat sini. .5, 0.1. 0.5, 0.1. Jadi jatuh 0.5%, rebound 0.1 dia beli. Jatuh lagi 0.5%, rebound 0.1 dia beli. Naik dia jual. Dan kena cara kalau kamu buat ni, masa market tu memang korang tahu tengah pump, dia boleh control market. Ni setting untuk control market sebenarnya. Oh, maksudnya dia lajulah, ambil cepat naik itu sempat Betul. kejar atas. Betul. Dia jadi gila tau. Sebab Kejar. bila kamu Dia faham. jual, automatik harga akan turun sikit disebabkan kamu jual. Itu orang panggil konsep demand and supply kat situ. Bila supply kamu melebihi daripada harga demand, jadi dia akan turun. Bila turun kamu beli balik. Lepas tu kamu jual balik. Sebab tu dia boleh manipulate market. Sistem ni kalau kamu tahu guna. Tapi dengan syarat tahu bila nak bullish. Saya pernah test benda ni. Sebab tu dia orang letak limit 10k USD dekat DCA bot. Sebab dia orang tahu. Dah kantoi dah. Nak maximize profit time bullish. Okay. Pendapat saya nak maximize profit kita kena compounded. Maksudnya dah dapat kita compound lagi. Kita elakkan kerugian. Walaupun mungkin kita dapat dalam 3%. Kalau kita nak lebih sikit, tamat sikit, kita main smart trade. Kalau letak trailing, kalau letak 3% lebih, memang sedap lah. Sebab saya pernah buat target dengan smart trade 3%. Yang saya tunjuk masa saya ada dengan korang lah. Yang saya tunjuk ENS hari tu. Saya letak 3% je. Tapi dia tarik sampai 9%. Lepas tu baru dia jual. Sebab apa? Sebab dia pakai trailing. Dia capai 10%, dia reject. So, saya dapat 9% lebih. Macam tu je lah. Smart trade ni memang kalau dia tak sampai kita punya target macam contoh 10% kan, dia duduk main 5%, 6%, dia tak takkan jual. jual. Sebab tu saya suruh letak 3% tu. Sebab dia takkan jual. Jangan tunggu je lah. Trailing tu jangan letak banyak. Melainkan kalau korang memang kasyaf, korang nampak harga tu sampai 100% dan kau letak dan korang rasa dia paling jauh dia retrace 5%. Tak apa, letak. Tak apa kalau korang tahu. Tapi masalahnya kita tak tahu. Bullish tu maksudnya market tu tengah hijau. Market tu tengah menaik. Sebab kita tengah bermain dalam orang kata sektor yang berisiko. Jadi kita pun kena pandai manage risiko lah. Kalau apa yang saya faham kan, kalau DCA ni maksudnya kan kita tak ada trigger price pun tak apa, kita masuk terus pun tak apa kan, sebab dia main naik. Betul. Betul. Kalau risiko nak ambil tinggi lah kan.
Boleh, tak nak masuk trigger price pun tak apa sebenarnya. Kalau ikutkan DCA, kita orang letak tu sebenarnya kita orang nak bagi selamat. Tapi nanti kalau nanti aku tanya Anwar, aku suruh buang je trigger untuk DCA. Letak untuk Infinity je. Sebab Infinity dia tak boleh lari tau. Infinity dia nak capai juga ada percentage dia supaya korang dapat tu sikit. Tapi Infinity ni dia tak efektif kalau orang kata kalau korang modal sikit, tapi still safe lah nak guna. Tak ada isu pun. Macam tu lah. Dia kena faham tau. Dia dalam kripto ni, dalam Pioneer ni, cara nak untung cepat je lah korang kena faham sistem dia. Korang dah faham sistem, signal datang macam mana pun korang boleh cedok. Macam tu lah. Memang kena faham sistem dia macam mana. Kalau kita nak banyak sikit untung, kita perlukan rendah price scale ke ataupun tinggikan? Kalau kita nak banyak sikit untung dalam market pump, dalam market pump saja boleh guna benda ni. Sebab apa? Sebab kita target dia tak akan jatuh bawah certain. Sebab katakanlah kita letak 1% dekat price scale, kita letak safety order 8%, 8. Jadi dia boleh retrace sampai negatif 8%. Dia boleh follow. Tapi kalau dalam masa dia follow tu tiba-tiba dia jual jadi round kedua, dia akan renew semua checkpoint ke bawah. Sebab tu saya cakap dia follow graph. Oh, okey. Dia tengok market lah. Maksudnya kita nak rasa coin ni akan pump, kita adjust sikit, rendahkan sikit. Tapi kebanyakan saya bagi 3 tu sebab saya main safe play kan. Safe play memang letak banyak sikit. Walaupun benda tu lama tapi dapat. Cuma ambil masa lah sikit kan. Okey, faham. Kalau orang tu nak cepat, dia adjust sendiri. Tapi kita orang tak nak risikokan member kita orang. kita orang memang bagi safe play lah. Terbaik. Maksudnya kalau kita rasa dia nak retrace apa semua, kita naikkan sikit price scale tu lah kan. Betul. Nak save. Okey, baik. Sistem dia senang je. Jatuh pula. Ada apa-apa lagi tak nak tanya? 10.50. Hampir sejam juga kelas. Okey, kalau tak ada apa-apa kita tunggu sampai 10.50. Tak ada juga, kita tutup lah. Dan saya akan upload terus lah video saya. Saya rasa saya nak buat public lah video saya lepas ni. Bukan maksud saya, kita nak invite lagi ramai orang. Company nak grow, macam tu lah. Untuk smart trade, kita hanya guna pada market bullish lah saja ke macam mana? Sebenarnya memang macam tu. Tapi kalau kita nak guna dekat market sekarang ni pun tak ada isu. Tapi kita letaklah exit tu sikit-sikit kan. Janganlah kita bantai letak 10%. Kita letak 3% ke. Kita letak trailing kalau kita tamak sikit. Trailing 1%. Jangan letak banyak trailing tu. Trailing 1% minimum. Minimum dia 1%. Aku kalau boleh ejah 0.1, aku ejah 0.1. Okey. Faham. Tapi kan kalau korang baca rule group tu, aku selalu cakap dalam market unstable 1 ke 3%. Dalam market normal 5%. Dalam market bullish 10% ke atas.
Pandangan saya. Pandangan bab market ni kamu kena tanya admin Anwar. Dia je boleh jawab. Saya tak mampu nak jawab bab tu. Cuma saya apa yang kamu nak tanya saya pasal bot, memang kamu kena tanya saya. Tanya dia blur. Ada kamu tengok yang nama dia KA, dia lah admin TA, Technical Analysis. Dia tu banker. Bank mana tak boleh cerita. Dia boleh cerita. Boleh tanya pendapat dia macam mana. Bab-bab mengenai market dan sebagainya. Copy trade dalam Pioneer, contoh kamu tengok kat sini, jangan pakai. Kenapa saya tak syorkan pakai? Sebab kita tak tahu benda tu dia dah run selama beberapa hari. Kamu nak tiru dia, tak semestinya kamu dapat result yang sama. Tapi signal yang kita orang bagi tu sebenarnya adalah copy trade signal dah tu. Yang kita orang bagi signal, korang sebenarnya dah buat copy trade dah. Ada member yang tiba-tiba pergi copy trade orang lain. Ada dalam ni yang pernah copy trade juga. Tapi negatif. Dia bercakap, kenapa aku negatif? Kenapa dia ni positif? Aku cakap, memanglah. Dia run tu tahun lepas. Kau run baru hari ni. Mana nak sama? Tak sama. Signal dah masuk. Okay. Kalau tak ada apa-apa, itu sahaja untuk hari ini. Masuk ni. Nak kena tulis ni. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih, Tuan.